Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Jom belajar sejarah. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar sejarah tahun 4. Unit 1, mengenali sejarah. SK 1.1, pengertian sejarah dalam kemahiran sejarah. Kita rujuk kepada objektif SP 1.1.2, mengenal pasti sumber dalam sejarah. 1.13, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Boleh rujuk buku teks muka surat 6 hingga 9. Kita ulang balik, apakah itu sejarah? Sejarah ialah peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Bagaimanakah hendak menentukan kesahihan sejarah? Kita mestilah mengetahui melalui bukti yang ditemui. Murid-murid, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber pertama, sumber yang berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Sementara sumber sekunder pula ialah sumber kedua, sumber penulisan yang dihasilkan. Di sini, cikgu tunjukkan contoh-contoh sumber primer, iaitu fosil, artifak, manuskrip lama, diary dan batu bersurat. Murid-murid boleh mengetahui apakah maksud fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet dari zaman lampau. Di sini cikgu tunjukkan contoh fosil rangka tulang manusia yang dikenali sebagai Perak Man yang ditemui di Lenggung, Perak. Contoh yang kedua, manuskrip. Manuskrip merujuk kepada naskah bertulis sama ada bertulisan tangan atau bercetak. Contoh manuskrip yang akan cikgu tunjukkan di sini ialah Hikayat Sulalatus Salatin yang merupakan manuskrip penting bagi negara kita. Yang ketiga, kita tengok dokumen rasmi. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu sejarah yang telah berlaku. Artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia zaman lampau seperti tembikar, batu bersurat, senjata dan duit shilling.
Baiklah murid-murid, kita tengok apakah sumber sejarah kedua. Sumber sejarah kedua iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal, iaitu sumber primer. Contoh-contoh yang cikgu berikan di sini untuk sumber sekunder. Buku-buku hasil tulisan sejarawan, surat khabar, ensiklopedia, risalah dan majalah. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita tengok apakah kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama, arkeologi, yang kedua, lisan, dan yang ketiga, bertulis. Kaedah penyelidikan sejarah merujuk kepada cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji sejarah bagi mendapatkan bukti sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merujuk kepada mencari bahan sejarah dengan cara menggali. Maklumat yang didapati daripada artifak iaitu barang ciptaan atau buatan tinggalan manusia pada zaman dahulu. Kaedah arkeologi juga merujuk kepada bahan akan dikaji dengan kaedah saintifik, di mana maklumat daripada fosil iaitu tinggalan haiwan atau tumbuhan pada zaman dahulu akan diambil sebagai penyelidikan. Kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan ialah penyelidikan melalui sumber orang, di mana kita dapat mengetahui sejarah melalui menemu bual orang perseorangan atau berkumpulan. Maklumat akan diperolehi secara terus melalui penerangan atau ucapan tokoh-tokoh yang berada pada zaman sejarah itu. Maklumat itu akan dipilih, ditafsir dan dibandingkan fakta, iaitu maklumat daripada penceritaan tadi, ucapan atau perbualan. Kaedah ketiga iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis adalah mencari maklumat sejarah daripada bahan bertulis atau bercetak. Sumber sejarah seperti buku hasil tulisan sejarawan, majalah, surat khabar dan risalah akan dijadikan sumber. Begitu juga maklumat daripada manuskrip, diary, dokumen dan jurnal. Murid-murid, di sini cikgu tunjukkan contoh lakaran dan tulisan yang telah ditemui pada dinding Gua Tambung, Perak. Begitu juga kita boleh melihat tulisan pada batu bersurat yang ditemui di Kuala Berang, Terengganu. Baiklah murid-murid, kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah penyelidikan yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah.
Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberi ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti sebagai rujukan pada masa kini dan akan datang. Cikgu rasa itu saja pengajaran cikgu pada Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Jumpa lagi.